Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Muizzuddin bin Muhammad Syamsuddin, nombor metrik PIB 19070. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang apa itu akhlak mulia, khidmat ibu bapa, jati diri bangsa, dakwah bil hal dan juga dakwah bil lisan. Mula-mula sekali, kita pergi kepada akhlak mulia. Akhlak menurut bahasa ialah berasal daripada perkataan al-khuluq, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat, kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Perkataan al-khuluq ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia, surah Al-Qalam ayat 4. Menurut istilah, sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan itu yang terkeluar baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Menurut Islam mempunyai dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itu juga yang menjadi sumber akhlak Islamiah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu dan bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut. Satu ilmu yang membahaskan tata nilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenal pasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan, dan mengenal pasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi bagi mencapai keredaan Allah. Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Kita pergi pula kepada ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama, Islam menyuruh agar manusia menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Yang menjadi ukuran baik dan buruk adalah syarak, iaitu apa yang diperintahkan oleh syarak itulah yang baik, dan apa yang dilarang oleh syarak itulah yang buruk. Yang kedua, lingkungan skop akhlak Islam adalah luas, meliputi segala perbuatan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk selain manusia. Yang ketiga, Islam menghubungkan akhlak dengan keimanan. Orang yang paling sempurna keimanannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Yang keempat, adanya konsep balasan dan ganjaran pahala atau syurga oleh Allah, dan sebaliknya orang yang berakhlak buruk akan mendapat dosa atau disiksa dalam neraka. Mengambil Rasulullah SAW sebagai contoh, Rasulullah adalah contoh teladan dan ikutan yang paling tepat bagi semua peringkat kehidupan. Bersesuaian dengan itu, Allah SWT telah berfirman bahawa Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak di kalangan mereka. Firman Allah yang bermaksud, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta sentiasa menyebut dan memperingati Allah dalam masa
memperingati Allah dalam masa senang dan susah. Contoh-contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri setiap detik dan masa dengan Allah dengan penuh kepatuhan, ketaatan, kecintaan dan kesyukuran yang tidak berbelah bagi terhadap samping redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Melaksanakan kewajipan yang wajib atau difardukan serta amalan-amalan sunat seperti bangun malam, mengadakan qiyamul lail, berpuasa sunat, zikir, istighfar, doa, tasbih, tahmid dan sebagainya. Yang kedua, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesama manusia. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi aspek kekeluargaan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Dari aspek kekeluargaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mewujudkan suasana yang harmoni dan Rasulullah pernah bersabda, "Rumahku adalah syurgaku." Rasulullah merupakan seorang yang bertanggungjawab, sentiasa memberi kasih sayang, berlemah lembut dan bertolak ansur terhadap semua ahli keluarganya. Rasulullah SAW juga selalu berbincang dengan para sahabat dan menghargai pandangan yang diberikan oleh mereka. Begitu juga akhlak dan sikap Rasulullah terhadap orang yang bukan Islam, iaitu menghormati mereka, bersopan santun dan memberi haknya kepada mereka, terutama dari segi kejiranan. Contohnya kisah baginda dengan seorang wanita Yahudi, iaitu jirannya, yang akhirnya wanita Yahudi tersebut telah memeluk Islam atas keprihatinan, kesabaran dan kemuliaan akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk lain. Rasulullah begitu peka dan prihatin terhadap makhluk yang lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Rasulullah menasihati umatnya supaya berlaku ihsan kepada haiwan dan binatang ternakan serta tidak menzalimi atau menyeksa mereka. Demikian juga tumbuh-tumbuhan dan juga alam sekitar. Seterusnya, kita akan pergi kepada jati diri bangsa. Jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri ialah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Antara ciri penting ialah beliau perlu memiliki budaya integriti yang tinggi. Hal ini sangat penting kerana integriti perisai diri yang akan menonjolkan ciri-ciri peribadi yang unggul seperti amanah dan jujur. Penghayatan dan pengamalan integriti yang tinggi juga membolehkan golongan belia dapat menjauhkan diri daripada sikap tercela seperti khianat, hasad dengki, berbohong, mungkir janji, pecah amanah, menyeleweng dan menerima rasuah ketika menjalankan tanggungjawab. Hakikatnya pada hari ini, negara terus dicengkam dengan sikap dan gelagat segelintir anggota masyarakat termasuk daripada kategori belia yang tamak dan mahu cepat kaya. Lantas, kes rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan terus meningkat. Jadi kita mahu golongan belia menjauhkan diri dari sikap tercela seperti ini supaya ikhlas membangunkan rakyat dan negara. Golongan belia juga perlu memiliki nilai jati diri yang kental. Ciri ini sangat penting dalam usaha membina dan membangunkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Misalnya, kita mahukan belia yang boleh mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menghayati dan mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara sebagai panduan hidup, memantapkan nilai hidup berpaksikan budaya timur dan terus memperkasakan perpaduan antara kaum. Kita tidak mahu anak muda yang menjadi harapan negara dan bangsa ini hanyut dalam dunia globalisasi sehingga lupa asal-usul dan mudah terpengaruh dengan budaya luar yang kurang sihat. Ringkasnya, golongan belia tidak boleh menjadi hamba kepada budaya penjajahan baharu yang sedang dipelopori oleh anasir luar. Ciri berikutnya, kita mahukan belia yang memiliki kualiti ilmu dan pengetahuan yang tinggi di mana aspek pendidikan termasuk kemahiran teknikal dalam pelbagai bidang perlu diberi perhatian yang serius. Untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri, kita memerlukan modal insan berkepakaran dalam kalangan warga tempatan. Jadi,
Mahu tidak mahu, pendidikan dan ilmu pengetahuan perlu menjadi fokus utama golongan belia. Negara kita memiliki akses pendidikan yang cukup baik di mana kita sudah ada begitu banyak institusi pengajian tinggi termasuk universiti awam, universiti serta kolej swasta dan juga institusi kemahiran seperti politeknik. Maka belia perlu menggunakan segala kemudahan akses pendidikan ini untuk meningkatkan ilmu serta kemampuan dan kemahiran diri untuk menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Cukup-cukuplah selama ini kita bergantung harap kepada pekerja asing untuk membangunkan negara ini. Sudah sampai masanya kita mengambil alih tugas itu dan membangunkan negara dengan acuan dan citarasa kita sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada khidmat ibu bapa. Nabi Muhammad SAW mengingatkan keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan ibu bapa. Begitu juga kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Sebenarnya, tiada ruang waktu di dalam hati seorang ibu melainkan sentiasa teringatkan serta mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan buat anaknya walaupun mereka sudah dewasa dan berkeluarga. Doa ibu itulah sebenarnya yang menjadi pembuka pintu hidayah buat anaknya. Dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Apabila manusia dilahirkan ke dunia ini, ibulah orang pertama mengajar segala-galanya kepada si anak. Bayi akan menangis semahu-mahunya kerana mendapati diri dalam keadaan begitu asing ketika baru dilahirkan. Dakapan ibulah yang menenangkan bayi ketika itu. Ibu kemudian mengajar bayinya menyusu bagi menikmati rezeki yang baik dan menyihatkan itu. Justru hati ibu jangan dibiarkan terluka. Jika itu terjadi, maka ia akan menutup petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala selain mendatangkan malapetaka kepada kehidupan anak. Ali bin Abu Talib meriwayatkan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, aku berlepas diri daripada orang yang tidak memenuhi hak kedua-dua orang tuanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya orang itu tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan kepada orang tuanya? Nabi menjawab, apabila mendengar kata-kata orang tua itu, jawablah, aku dengar dan aku taat. Jangan berkata dan jangan mengeluh, dan katakanlah kata-kata yang baik. Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama' menegaskan hukum berbakti kepada orang tua itu adalah wajib. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, marilah kubacakan apa yang Allah haramkan ke atas kamu, iaitu janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia orang tua sehingga dapat membesarkan kita. Itu satu nikmat yang cukup besar. Orang tua kita tidak pernah meminta jasa mereka dibalas. Cukup bagi mereka untuk melihat semua anaknya bahagia dan berjaya. Bagaimana pula bagi mereka yang sudah ketiadaan insan mulia itu di dunia ini? Mungkin ramai menganggap mereka sebenarnya tidak puas berbakti kepada orang tuanya. Ada juga yang menyesal atas perbuatan mereka dahulu yang pernah melukakan hati atau tidak patuh kepada orang tuanya. Apabila melalui detik kehilangan itu, barulah hadir perasaan rindu. Sekiranya masa itu dapat diundur, sudah pasti hendak saja anak itu sentiasa berbuat baik serta memohon keampunan kepada ibu bapa mereka. Bagaimanapun janganlah terasa kecewa kerana peluang itu sebenarnya masih ada. Seorang ulama besar, Al-Faqih Uthman bin Affan bin Ahmad mengatakan, ada orang yang pernah bertanya kepadanya, masih adakah kesempatan bagi seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Beliau menjawab, lakukanlah 3 perkara, iaitu jadilah anak yang soleh, bersilaturahim dengan kaum kerabat dan sahabat-sahabat orang tuamu, dan memohon keampunan serta mendoakan rahmat Allah untuk mereka. Jelas kepada kita
masih ada cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, iaitu mendoakan mereka, memohon keampunan untuk mereka, melaksanakan wasiat mereka, menghubungkan silaturahim dan menghormati sahabat mereka. Selain itu, salah satu cara adalah dengan bersedekah atau infakkan harta yang pahalanya diniatkan untuk orang tua kita. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya dia sudah tidak mempunyai ibu dan bapa di dunia ini? Apakah yang perlu dia lakukan?" Nabi menjawab, "Bersedekahlah untuk kedua ibu bapa dengan membaca Al-Quran atau mendoakan mereka. Apabila ada anak yang mengabaikan hal itu, dia menderhakakan kepada kedua ibu bapanya. Sesiapa yang menderhaka kepada orang tuanya, dia sangatlah berdosa besar." Sekarang kita akan pergi kepada dakwah bil lisan. Dakwah bermaksud panggilan kepada kebenaran atau seruan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hala tuju dakwah adalah bagi menjadikan masyarakat terbaik serta umat tertinggi, terkuat dan termulia dalam kalangan umat lain. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110 bermaksud, "Kamu adalah umat yang terbaik untuk dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan daripada mereka juga adalah orang-orang yang fasik." Nabi Muhammad SAW memberi contoh pendekatan dakwah kepada umatnya dengan pelbagai cara sama ada melalui lisan, tulisan atau perbuatan. Dakwah melalui lisan adalah pendekatan seperti ceramah atau sebarang bentuk komunikasi langsung antara pendakwah dan masyarakat. Salah satu cara dakwah melalui lisan adalah seperti disampaikan melalui khutbah Jumaat kepada masyarakat pada setiap minggu. Seterusnya kita pergi kepada dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bererti tindakan. Dakwah bilhal juga diertikan sebagai proses dakwah keteladanan dengan perbuatan nyata melalui pelbagai aspek kehidupan bagi meningkatkan kualiti hidup. Metod keteladanan ini juga bermaksud suatu kegiatan dakwah yang dilakukan dengan cara memperlihatkan sikap, gerak-geri, kelakuan dan perbuatan akhlak dengan harapan mad'u dapat menerima, melihat, memperlihatkan dan mencontohinya. Ia juga disebut dakwah memberi khidmat pembangunan diri, iaitu kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat sama ada jasmani atau rohani. Dakwah bilhal dengan akhlak. Dalam perbincangan ini, penulis memfokuskan kepada dua bahagian, iaitu melalui suri tauladan dan pembinaan ukhuwah. Dakwah bilhal dengan akhlak, iaitu suri tauladan. Pendekatan ini dikenali dengan qudwah hasanah, contoh tauladan yang baik. Kewajipan dan tanggungjawab ini perlu dilaksanakan bukan sahaja oleh setiap pendakwah tetapi juga umat Islam. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, terjemahannya ialah, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Sebagaimana Nabi dan utusan yang mendapat bimbingan Allah, Rasulullah merupakan model pendakwah terbaik yang berdakwah melalui akhlak mulia. Gambaran sifat mulia baginda pernah dirakamkan oleh Khadijah melalui kata-katanya yang memuji Rasulullah SAW sebagai seorang yang suka menghubungkan silaturahim, sentiasa berkata benar apabila bercakap, menunaikan amanah, suka menolong mereka yang berada di dalam kesusahan dan ditimpa musibah, serta selalu menghormati tetamu. Daripada Ibnu Jarir At-Tabari.